Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Salam Isnin. Salam Isnin. Good morning. Good morning to you, teacher and friend. Hari ni sebab kita besar tau, susah je nak buat live. Maklumlah kita besar. Apa? Waalaikumsalam Izyan. Waalaikumsalam Jenny. Waalaikumsalam Aina. Waalaikumsalam semua. Waalaikumsalam Roza. Okay, jadi hari ni, pagi ni saya nak bercakap mengenai apa ya? Apa benda yang kita nak cerita? Saya nak cakap mengenai apa yang you all nak cakap. Kan, hari ni hari pasal semalam orang cakap kat saya, orang tanya saya, doktor, ni kawan-kawan kita yang Chinese pula nak makan besar, nak beraya. Okey. Waalaikumsalam Aziza. Waalaikumsalam Mem Ari. Waalaikumsalam Mokhtar. So sebenarnya macam ni, apabila kita melihat senario COVID ni tuan-tuan, sebenarnya kalau kita lihat kan, nak beraya ke nak apa pun, silalah, tak ada masalah pun sebenarnya. Sebenarnya dalam keadaan sekarang ni, kita ni dalam keadaan sekarang ni, apa yang saya boleh katakan adalah kehidupan perlu diteruskan seperti biasa. Kehidupan kita perlu diteruskan seperti biasa. Usaha perlu dijalankan seperti biasa. Raya pun kena teruskan seperti biasa. Sahabat-sahabat kita yang berbangsa Cina yang akan merayakan Chinese New Year akan datang, sama juga dengan kita yang akan menghadapi sekali lagi Raya Aidilfitri sebagai contoh. Jadi macam mana kita sekarang ni, macam saya ulang, COVID-19 ni dah dalam community. Bila dah berada dalam community, kita jangan bebankan diri kita dengan lah doktor, patut ke saya buat swab, patut ke saya, pagi-pagi lagi orang nak mesej saya, patut ke saya buat swab, patut ke saya quarantine. Dia dah berada dalam community. Sekejap lagi saya akan buat satu sesi yang lain. Kita akan ulas buku, atau kita ulas buku daripada, tengoklah sama ada daripada Profesor Baghdadi tu ke, ataupun daripada Dr. Barizah yang ditahan tu kan. Mungkin saya nak ulas dia. Saya nak nothing against her. Kita just ulas buku tu, supaya kita masing-masing dapat pengetahuan dekat sini. Kerana apa? Kerana kecelaruan ini berlaku. Apabila kecelaruan itu berlaku, kita yang pening juga. Kita pun tak tahu macam mana kita punya hidup sekarang ni kan. Patut tak kita hidup begini, patut tak kita hidup begini. Tapi sebenarnya dalam kehidupan COVID ni, you all hiduplah macam biasa. Sebenarnya jangan hidup dalam ketakutan. Buang ketakutan. Buang ketakutan. Buang ketakutan. Biar para ahli politik dia yang takut, supaya dia orang duduk diam. Tapi kita kena hidup tanpa ketakutan. Kita kena hidup dengan keadaan yang paling tenang. Cari rezeki, duduk elok-elok. Alamak, tak melekat pula aku punya ni. Cari rezeki, join kami di Kasego sebagai contoh. Yang kena buang kerja, cari rezeki, jangan gundah gulana. Pasal apa? Jangan takut dah COVID. Jangan kepala otak tu fikir COVID. Nak swab test, nak check test, selsema swab test, nak selsema tak swab test. Jadi begitu akan ada masalah dekat sini. Kerana apa? Kehidupan kita akan sangat-sangat terganggu. Pasal tu siapa-siapa pesakit-pesakit saya, bila tengok saya masuk pergi ke Mawar ke contohnya, mana ada saya check. Kita tak check pun, saya tak peduli pun. Bukanlah saya tak peduli dari segi saya tak takut, tidak.
Tapi kalau kita cari, kita jumpa. Lepas kita jumpa, kita takut. Kak ke pening? Kan? Dah jumpa, pening. Jangan kita takut sangat. Kalau you all sebelum ni, berapa kali dalam setahun saya jawab soalan ni? Berapa kali dalam setahun you all kena selsema? Berapa kali dalam setahun you all kena selsema batuk? Itu jawab. Kalau sebelum Covid dan selepas Covid, berapa kali? Cuba jawab. Saya nak tahu berapa jawapan dia. Dan sejak sebelum Covid sampai sekarang, berapa kali you all kena selsema batuk? Jawab soalan tu dulu. Kalau dalam tapi sambil tu share lah kan. So kalau kita kata tiap bulan kita kena selsema, tiap bulan kita kena, especially macam saya ni lain lah resdung kan. Pagi-pagi gatal hidung tu biasa. Fashion saya pun kalau pakai minyak wangi kuat tu, saya mula gatal hidung ni sebenarnya. So bila kita kata kalau setiap kali selsema you all cari Covid, nanti you all jumpa. Sekarang ni dia dah merebak dalam komuniti. So bila you all ikut agenda mencari, you all jumpa. So bila so macam Zaza 4 kali, Nani sekali. So kalau kita kata you all kena 4 kali dalam masa setahun sebelum ni. So setiap kali tu lah pergi cari Covid, kita jumpa Covid tu. So bila kita jumpa Covid, apa kau nak buat? Sebagai contoh, cuma sebelum ini, fasa sebelum Covid, kita tak check pun. Kita sesama, kita pakai ubat sesama, kita pakai Actifed, makan Piriton. Rasa berpanjangan pun kita jumpa doktor, perlu antibiotik dan bagai semua kan. Jadi sebenarnya apa yang saya nak sampaikan kat sini adalah pasal data menunjukkan bahawa kita semua memang dah terdedah. Dan kita semua so far okey je kan. Hidup diteruskan kan. Jadi kita kena faham bahawa kita kena, tak perlu cari kuman Covid tu. Tak perlu setiap kali sesama batuk demam nak check Covid. Setiap kali batuk semua demam check Covid. Tahu tak denggi lagi patut korang check kan. Cuma sekarang ni banyak PKP, rumah tu bersih lah juga. Tak adalah nyamuk banyak sangat. Mungkin bapak dia rajin bersihkan kolam air lah, pasu bunga lah. Jadi kita tak nampak lah kedenggian tu, nampak kecovidan tu lebih. Tapi sebenarnya jangan cari dah. Berhenti mencari. Pasal bila sekarang ni apa yang berlaku, bila you all duk mencari, orang memperdagangkan ke Covid itu. And siap kali selsema nak check Covid, siap kali demam nak check Covid. Janganlah begitu. Itu hidup yang penuh dengan ketakutan. So bila dia begitu, walaupun you all duduk kat rumah berkurung, takut, paranoa, tapi cari juga Covid, jadi masalah kan. Jadi masalah tu. So kita akan jadi sangat-sangat stres kalau semua orang takutkan Covid. Memanglah Covid tu bahaya. Saya tak kata pun dia tak bahaya. Covid tu benar, ya dia benar. Dia tak kata pun dia tak benar. Cuma jangan cari. Jangan cari pasal, jangan cari dia. Cari sekarang jumpa. Lepas jumpa kita pening. Lepas tu penuh, satu stadium ditukar sekarang jadi tempat perkumpulan pesakit Covid. Sebenarnya tuan-tuan, kalau kita tahu bahawa berapa kali anak kita kena demam sesema, cerita kat budak-budak kan. Berapa kali anak kita, saya tak cakap orang dewasa, kita kata pediatric age group, you all tengok anak you all sebelum era Covid, berapa kali dia orang sesema batuk, demam sesema batuk. Ini soalan untuk you all. Kita interaksi sikit kat sini hari ni. Dalam hari ni, berapa kali anak you all ada demam sesema batuk sebelum Covid? So kalau you kata anak you all banyak kali kena, tapi ada tak anak you all diambil swab tu kan? Kalau anak you all sebelum ni tak ada pun kita buat swab tu. Of course, Covid ke coronavirus memang ada pun sebelum ni. Influenza sentiasa ada. Kalau saya swab saya punya hidung hari ni, saya buat RV33, Respiratory Virus 33 strain, atau Respiratory Virus 16 strain.
dia ada test dekat Gribbles. Nama dia RV33 atau RV16. Kita selalu buat test ni kalau dekat insurans yang banyak songeh kita buat. Pasal dia orang selalu kata kita menipu. So dia kan selalu dia orang kata dia orang tak nak validatekan result. Pasal insurans ni kadang-kadang dia tengok result darah normal, dia tak nak bagi admission. Pasal dia kata result darah normal. Pasal dia tak tengok budak tu datang batuk, sesak nafas, dia tengok darah normal. Ada jangkitan paru-paru yang mana paru-paru sahaja yang terlibat, darah tidak terlibat. Bila darah tak terlibat, darah tak menunjukkan apa-apa jangkitan, tidak menunjukkan apa-apa pembacaan yang tak normal. Faham ni pertama sekali, wahai medical studentku. Tak semestinya bila ada jangkitan paru-paru, darah mesti menunjukkan kadar jangkitan, especially kalau viruses. Jadi automatically bila kita lihat begitu, dia menyebabkan sebelum COVID, adakah kita kadang-kadang dia orang tak nak bagi, insurans selalu tak nak bagi approval ni. Dia tak nak bagi pasal dia kata darah normal. Dia tak tengok oksigen budak tu macam mana, nafas budak tu macam mana. So dahulunya kami di private, kadang-kadang kita buat test yang dinamakan RV16, RV16, respiratory virus 16 atau RV33. RV33 lagi 33 panel PCR, 33 panel virus kita test. Dalam salah satu panel memang ada coronavirus, tapi NL63, kalau saya tak silap nama dia lah. Maksudnya jenis dia NL63. Apa saya nak cakap adalah sebelum COVID, kuman dia memang begitu. Lepas COVID ada penambahbaikan, lahirnya COVID-19. Tapi kita tak buat routinely, kita buat swab test, betul tak? Dan daripada dulu sampai sekarang masih lagi penyebab kematian yang utama under 5 mortality. Maksudnya apa? Kematian bawah umur 5 tahun masih lagi disebabkan oleh jangkitan paru-paru. Akan tetapi dalam pediatric age group, majority disebabkan oleh bacterial pneumococcal atau pneumococcal lah, Streptococcus pneumonia yang kita nak bagi vaksin tu, berbanding dengan virus-virus yang lain. Boleh tak virus yang lain macam adenovirus, lagi nasty adenovirus berbanding dengan coronavirus dari segi current situations lah, current situation. Jadi bila kita lihat sekarang ini, apa yang you all kena sedar adalah you all nak hidup macam biasa. You all jangan kejar PKP, jangan minta PKP, jangan serabut kepala otak nak tanya patut tak saya buat swab test, patut tak saya buat swab test, demam buat swab test, demam buat swab test, sesama buat swab test. Jangan. Bila demam, masuk kasih gol. Tu dia. Bila sesama, ambil 0.25 gram kasih gol sebagai contoh. Itu lagi bagus daripada sibuk. Pasal apa? Sekali test, swab test tu 380, sama dengan boleh beli 2 0.25 atau 1 gram dah. Jangan main. So baik you all simpan dulu. Kecuali doktor yang lihat rasa-rasa nak screen. Kalau you all pergi tadah hidung, orang berniaga memanglah kita swab. Dia tu sumber keuangan. Orang tak nak jumpa doktor kan, swab 380 10 orang dah 3,800. Kalau buat tiket lagilah tinggi. Kalau government buat tu tak ada percuma, nasib dia lah, dia nak buat, dia nak habiskan duit ke. Tapi kita ni, duit kita ni, duit poket kita nak keluar ni. 380 bukan sikit. Minggu ni semua cek 380. Minggu rasa tak sihat, nak buat lagi 380 sebagai contoh. So jangan. Baik korang beli mai kasihgo.com atau jadi member aku kasihgo.com. Jadi member Kasihgo 299. Kalau tak mampu, lagi baik daripada korang pergi buat swab test. Kecuali korang memang rasa korang memang kena lah, maksudnya demam, sesak nafas, memang berjalan, takut coronavirus. Tapi apa pun, kalau korang tengok 80% pesakit coronavirus atau yang kena ada dalam swab dia positif, 80% tak ada apa-apa. Dalam 20% je yang ada apa-apa, dan 1% saja yang bungkus, sebagai contoh, yang meninggal. Jadi janganlah kita terlalu serabut, janganlah kita terlalu ketakutan itu sangat melampau, sebagai contoh, kan? Nah, ini penting untuk kita punya kehidupan akan datang ni. Kita pasal kita, diorang sangat kelang kabut. Kejap buka, tutup kedai mamak, tak boleh makan. Tiba-tiba pub boleh buka. Betul ke pub boleh buka? Kalau pub boleh buka,
Maksudnya kau duduk luar kan, ambil beli air tapi menari kat luar pub. Macam tu lah contoh. Aku tak faham lah. So makan dekat dine-in tak boleh tapi pub boleh, sebagai contoh. Maksudnya itu ada kecelaruan. Allah Ta'ala alam, saya tak tahu betul ke tidak pub tu dibuka tu tidak. Tapi kalau betul, itu silap lah. Tak betul lah tu. Pub lagi lah kan, dah mabuk tu lagi macam-macam jadi. Sebagai contoh. Jadi kena faham bahawa konsep dalam pencegahan COVID ni, COVID memberi rahmat yang banyak daripada konsep pencegahan. You all cegah COVID, you all cegah virus yang lain. Virus pneumonia yang lain. Bukan COVID saja, rhinovirus, apa lagi? Adenovirus, influenza virus, para-influenza sebagai contoh. Tapi yang paling penting adalah sekolah, saya ulang, sekolah patut dibuka dah sekarang. Kalau you all decide, you all sepatutnya tak perlu dah kalut-kalut nak swab semua orang lah sebenarnya. 80% asymptomatic tak perlu cari dah. Ni pandangan saya tau, bukan pandangan orang buat authority. Pasal apa? Pasal you all cari, lepas tu you all kelang kabut. Ada dua benda yang jadi kelang kabut. Kerana apa? Ada risk of reinfection dan dia ada dua benda. Ada satu yang mana COVID itu dia hanya duduk di hidung anda tanpa buat apa-apa, pasal anda seorang badan yang kuat. Ada keadaan yang COVID duduk dengan anda dan COVID menyebabkan anda bermasalah. Ada keadaan yang mana COVID tu dah lama dah singgah, yang tinggal hanya mayat je kat hidung anda. Jadi mengarut dekat sini. Jadi pasal kita, kalau kita semua kita nak, so kita nak tu, kita nak ni, kita nak makan kat dalam kedai, kita nak pergi masjid, nak rapat saf, kita degil, kita rasa kerajaan buat tak betul lagi. Kalau kerajaan pun cacah marbar, orang kata kan. Sedangkan sebenarnya dia cubalah menjawab rakyat, pasal rakyat ni, rakyat didahulukan. Rakyat didahulukan. Rakyat nak macam-macam, kerana kerajaan pun pening. Kalau tak buat kan tak dapat undi. So bagilah apa rakyat nak. Lepas tu korang marah pula. So sebenarnya jalan keluar dekat sini memang vaksin. Lepas tu ada pula kata tak nak vaksin. Tak nak, sudahlah, janganlah kelang kabut. Nak cucuk, tak nak cucuk, sudah. Kalau rasa kena bayar, tak nak bayar, tak apa, beli mask kasih gol. Contoh kan. Pasal kita ni, masyarakat kita banyak sangat pandangan, dan pandangan tu diraikan. Tak apalah, kita raikan. Tapi tak perlulah kita mengajak orang kepada kemudaratan. Awak kaya, awak makan cukup, awak kerja selesa, awak kerja daripada rumah pun okey, gaji puluh-puluh ribu, tapi awak ajak, janganlah ambil vaksin. Awak cakap kepada seorang yang kerja dia di pasar malam, awak cakap pada seorang yang kerja dia dekat pasar borong, awak cakap pada seorang yang kerja dia makan gaji selama hidup dia, tiba-tiba awak hasut satu Malaysia untuk tak ambil vaksin. Tak boleh lah macam tu. Kalau awak jenis duduk dekat rumah, berduit masuk, traders ke, main saham ke, hakikatnya jangan kita mengajak pada benda yang kita tak faham. Dalam vaksin dia ada macam agama kita, ada wajib, ada sunat, ada makruh, ada sunat muakkad, ada haram sebagai contoh. Sebagai contoh, current situation, vaksin haram untuk kanak-kanak. Pasal apa? Pasal dia tak ada kelulusan untuk kanak-kanak. Vaksin COVID-19 tak ada kelulusan untuk kanak-kanak, so dia haram. Kedua, dia jadi harus kepada semua. Dia jadi makruh. Makruh kepada siapa? Makruh, tak adalah kita kata makruh, dia tak adalah urusan makruh kat sini. Dia jadi makruh kepada sesiapa yang rasa dia makruh ni susah sikit aku nak ulas ni kan, salah pula. Tak naklah makruh kita sebut kepada wajib. Wajib kepada siapa? Wajib kepada healthcare workers. So ada tak nama korang healthcare workers? Bukan. Kalau tak ada healthcare workers, you all tak wajib lah. Yang kau nak kalut kenapa? Wajib kepada healthcare workers yang memang terdedah. Memang budak-budak atau doktor-doktor atau MA atau nurse-nurse yang baru kerja, especially duduk di hospital, memang selalu demam. Saya dulu pun masa mula-mula saya masuk pediatrik, ward pediatrik lah yang paling banyak kuman. You all tanyalah mana-mana adik-adik houseman tu, adik-adik houseman yang mula-mula masuk pediatrik, pasti dia akan mula demam. Cuma sekarang ni pediatrik tak banyak kes lah kot. Tapi kalau dia masuk ward pediatrik, pediatrik adalah ward yang paling banyak kuman virus. Dan majoriti doktor mula-mula nak jadi pediatrician mesti akan datang dengan demam, batuk, selsema, bagai semua. Pasal ward pediatrik antara ward yang paling banyak sekali virus. Yang kedua,
orang-orang tua. So orang-orang tua, pakcik-pakcik, pensioner, makcik-makcik atau wan dekat rumah kita tu yang nak ulang alik masjid. Dia tak suka pergi masjid. Dia suka berkumpul di masjid. Dia suka bermasyarakat, bermuamalat di masjid. Ini jadi hukum wajib untuk vaksin. Bukan semua orang tua kita nak vaksinkan. Kalau orang tua tu yang korang nak pergi vaksinkan politician, kalau politician tu sihat walafiat kan, tak ada sakit, umur macam KJ sebagai contoh, mantap naik basikal, tak perlu pun vaksin. Yang korang nak membazirkan bagi dekat dia orang, kenapa? Yang patut menerima vaksin ni adalah you punya bapa atau mak. Itu wajib. Jadi hukum dia wajib kerana dia ada kencing manis, darah tinggi dan dia suka berjalan-jalan. Dia jadi makruh pada siapa? Macam tadi, pada politician yang sihat walafiat, atas kepentingan diri nak ambil dulu. Tak boleh lah. Kemudian jatuh kepada hukum tadi, wajib dah. Sunat kepada siapa? Sunat kepada orang-orang muda yang suka yang kerja keluar-keluar, yang suka travelers. Macam saya pun jadi tu hukum sunat. Pasal saya tak berhadapan dengan kita bukan frontliner. Pasal kita duduk kat hospital saya ni, kita bukan frontliner. Saya tak rasa saya frontliner. Walaupun kita doktor, pasal saya tak pergi berhadapan dengan pesakit-pesakit, pergi swab. So kita bukan frontliner. Kita di second line lah, dah masuk ward baru kita punya second liner. So automatically dah jadi kan. Dia ada, saya dah explain, wajib, makruh, haram, sunat. Okey. Jadi kalau dari segi penggunaan vaksin pun ada macam tu, kan senang faham. So tak payahlah korang nak berbalah. Korang tak nak vaksin, sudah. Tapi kau kena faham, dalam hukum tu ada benda begitu, so follow lah begitu. Cuma kalau nak, tapi jangan serabut nak pergi buat swab test dah. Jangan serabut pergi cari swab test dah. Okey. Jadi saya ucapkan terima kasih kerana menonton. Bermanfaat boleh share, tak bermanfaat boleh delete. Kepada semua dealer Kasih Gold, sila saya perlukan 10 orang. Saya nak 10 orang lagi. Saya nak cari 10 dealer Kasih Gold lagi, supaya kita boleh bersama-sama membina masyarakat ini. Okey. Ada soalan ke? Sangkut-sangkut, putus-putus, okeylah, nanti kita tukarlah kemudian. Jadi nanti saya akan ulas bedah buku kejap lagi. Okey guys. Jadi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.